11 hari bulan Februari 2021 bersamaan dengan 29 Jamadil Akhir. 29 dah hujung bulan Jamadil Akhir. Tinggal 2 bulan je lagi sebenarnya untuk kita menyambut Ramadan Okey, Rejab, Syaban, Ramadan. Jadi lagi 2 bulan ni sepanjang tahun 2021 ni, kalau kita mengimbau balik nak menyambut Ramadan ni, tadi sepanjang perjalanan tadi saya berfikirlah apa sebenarnya yang telah saya sumbangkan kepada diri saya, kepada keluarga saya sepanjang tahun ni lah. Sebab sepanjang tahun 2020 daripada Syawal tahun lepas ke Ramadan tahun ni apa perubahan yang kita buat lah. Jadi hari ini kita bersyukur sesi yang ketiga Abang Cermai bersama Top dan Konsultansi, Alhamdulillah. Jadi kita pagi ni ada satu kupasan topik yang saya yakin dan percaya sungguh menarik. And then dan saya dapat ramalkan sebenarnya 1 jam memang tak cukup untuk kupasan ni, sebab Sifu amat mahir dalam topik ni. Okey, jadi kupasan hari ini adalah berkenaan persiapan bakal entrepreneur. Jadi saya sepanjang sesi saya 3 sesi ni, saya tertarik untuk nak melihat pada statistik dan juga survey lah. Jadi survey telah dilakukan pada tahun 2018 iaitu pra-Covid lah. Jadi 80 hingga 90% pekerja-pekerja yang makan gaji ni mahu menambahkan pendapatan lah. Jadi sama ada sewaktu mereka bekerja ataupun kejaya selepas pencen nantilah untuk menjadi usahawan. Jadi namun hanya 20% je. 20% je yang betul-betul berani menceburkan diri. Jadi yang betul-betul nak drive kan into the point tu 20% je. Jadi banyaklah alasan dia. Banyak alasan dia. Jadi antara alasan-alasan tu adalah tak ada modal, tak ada ilmu. Saya ni tak ada darah businessman lah, Sifu. Dalam keluarga saya ni kan semua ni kerja makan gaji kan, daripada ayah, abang, kakak, adik-beradik semua jenis makan gaji. Tak ada darah businessman lah. Jadi sama. samalah. Kerja gomen. Kerja gomen. Jadi tak ada ruang, tak ada peluang. Jadi antara alasan lain tak ada sokongan keluarga. Jadi yalah, ni banyaklah dia punya alasan tu. Dan juga memetik juga statistik daripada SSM, 70% daripada company yang established and then dormant after 6 years and then 5 years. After 5 years. Jadi statistik ni sebenarnya menakutkan lah. Bakal usahawan, bakal rakan-rakan SME kita kan. Jadi saya sebenarnya tak nak buang masa lah. Ini pun saya dah habis 40 minit. Jadi soalan yang pertama untuk kita kupas untuk Master Sifu Saiful MSSM. Singkapkan adalah kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan fizikal, mental, rakan-rakan sana. Apa ilmu yang perlu sebelum menjerumuskan diri ke dalam ilmu entrepreneur ni. Terima kasih Abang Cermai. Jumpa lagi pada minggu ni. Alhamdulillah. Topik minggu ni nampak simple lah kan. Maknanya dah bersedia ke untuk kita menjadi entrepreneur kan. Tetapi saya rasa ini adalah satu topik yang amat penting untuk kita kupas. Dan memang betul 1 jam memang tak cukup. Tapi siapa yang perlu untuk mendapatkan free consultancy, berbincang mengenai bagaimana untuk menjadi entrepreneur, persiapan entrepreneur, insyaAllah kita boleh bincangkan ya. Alright. So first thing kita perlu lihat sebelum kita memulakan langkah, kita fikirkan dulu apa yang Abang Cermai mention tadi. Hanya 30% sahaja company aktif selepas 5 tahun. Jadi saya amat tertarik dengan rakan saya yang mengatakan bila kita buat bisnes, satu yang pasti kita akan gagal. Kan? Menakutkan kan? Maknanya bila kita buat bisnes, kita akan gagal kecuali kita melakukan tindakan yang betul. Dan apakah itu tindakan yang betul? Bolehlah kita huraikan nanti ya, insya-Allah. Kemudian yang kedua, adakah sebenarnya kita nak buat bisnes ni untuk mengumpul kekayaan, atau kita nak bisnes kerana semata-mata kita nak berkahwin dengan bisnes? Pernah tak dengar term ni?
Married to the business. Wow. Married to the business maknanya kita menjadi hamba kepada company. Kita dah kena saman, kita lari pergi jumpa lawyer lah, kita tak cukup cash flow, kita pergi bank buat loan, lari sana lari sini. Hidup kita dah jadi terombang-ambing, family entah ke mana. Hidup kita yang dulu mungkin boleh main golf dah tak boleh main golf. Fikiran berkecamuk, blood pressure naik. Itu maknanya. Adakah kita kena fikirkan benda tu dulu? Adakah kita nak mengumpul kekayaan ataupun kita nak kahwin dengan bisnes kita? Supaya nanti at the back of mind kita tahu benda-benda ni akan berlaku jika kita nak mendapat tindakan yang betul. Dan satu lagi yang perlu kita fikirkan, orang-orang yang berjaya adalah orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang biasa. Jadi adakah kita boleh melakukan sesuatu yang luar biasa? Dalam caption Facebook saya baru ni saya tulis kat situ, to be the best among the best, we have to work like a world champion. Senang ke nak jadi world champion? Katalah kalau kita dalam sukan kan, world champion tenis ke, world champion badminton, susah kan? Tapi bagaimana mereka bekerja? Jadi macam itulah kalau kita nak jadi world champion, maknanya kita kalau kita nak menjadi the best, kita kena work like world champion. Kita mesti menjadi seorang yang bekerja luar dari biasa. Barulah kita menjadi manusia luar biasa. Kalau kita biasa-biasa, sebab tu selalu orang mengeluh, kenapa tak jadi, kenapa tak itu. Sedangkan dia tak membuat satu perubahan. Dia tak membuat satu change. Jadi kalau kita tak membuat satu change, maka kita tak dapat. Itu bukan dimah dia. Jadi berbalik kepada entrepreneur. Entrepreneur selalu saya tekankan, maksudnya adalah mereka yang akan uruskan, mereka yang akan operate company dengan mengambil risiko untuk menjalankan bisnes mereka. Jadi ada 3 elemen kat situ, dia manage, dia operate dan dia mengambil risiko. Jadi bila kita berkata demikian, betul apa yang Abang Cermai kata, apakah kesiapsiagaan kita dari segi mindset dan juga ilmu pengetahuan. Jadi ada 2 faktor kat sini, iaitu pertama mindset dan yang kedua adalah dari segi ilmu pengetahuan. Okey, kalau dari segi persiapan mental, arti ramai orang dah tahu, orang dengar kan, kita mesti ada big why. Kita mesti ada purpose, tujuan kita dalam bisnes. Kerana itu akan drive kita untuk mencapai kejayaan dalam bisnes. Itu mesti ada. Sama ada kita nak membina empire sehingga kita mendapat 1 bilion aset dan sebagainya. Ataupun kita hanya bercita-cita untuk develop for example 10 million revenue within 5 years umpamanya. Dan kita mesti ada big why dan kita translatekan big why itu kepada target kita. Target kita tadi macam journey map kita dan sebagainya, dan kita target journey map dan target kita itu kepada KPI kita lah. Setiap tahun umpamanya. Barulah kita akan dapat. Itu satu, mesti ada big why. Kerana kita ingat kalau kita tidak mempunyai big why, big why ni maknanya kita punya big why tu mesti big lah. Kalau kita rasa senang, kalau benda yang kita nak capai tu benda yang simple, yang senang, yang kita rasa senang nak capai, itu bukan big why. For example, saya nak dapat 10,000 dalam sebulan revenue. Selalunya dalam 8,000, kadang-kadang 11,000, kadang-kadang 12,000 kan. Itu bukan big why lah. So big why adalah something yang kita rasa, aduh, saya kena buat sesuatu untuk dapat benda ni. So itu namanya big why. Sebab kita ingat Henry Ford suatu masa dulu, dia melihat kereta kuda kan. So dia bercita-cita bagaimana suatu hari dia nak menukarkan kereta kuda ni menjadi kereta. Itu Henry Ford. Kemudian kita tengok Lim Gok Tong. Dia melihat bagaimana dia nak convert Genting Highland ni, sebuah bukit atau gunung ni menjadi satu tourist resort. Tentu satu di luar daripada kita punya normal thinking lah kan. Betul tak? Betul. Kemudian kita lihat Steve Jobs yang sudah pun meninggal dunia. Di mana dia mengorbankan masa, mengorbankan tenaga dan sebagainya untuk menubuhkan sebuah syarikat, di mana mindset dia ketika itu, dia nak semua rumah di dunia ini memiliki komputer. Memiliki satu komputer. Tapi sekarang satu rumah ada 5-6 komputer. So maknanya orang-orang ini tentunya adalah orang-orang yang berfikir apa yang kita tak fikir masa tu.
Kan? Memang tak logik kan? So apa kalau kita nak menjadi orang hebat seperti mereka, tentunya kita berfikiran seperti itu. Alright. So itu yang pertama. Yang kedua, kita mesti ada this mindset yang kita panggil sebagai delay gratification. Delay gratification ni kita jangan terburu-buru nak cepat dapat return, untung. Yang penting kita ada planning. Okay, kita dalam planning tu masukkan ada cash flow projection, ada business model, ada business planning kan, aktiviti kita yang apa kita nak buat dan sebagainya. So delay gratification ni kita jangan cepat putus asa. Kita jangan cepat asalkan nak cepat return je. Tidak, maknanya kita bagi masa mengikut tempo, mengikut bisnes yang kita ceburi dan sebagainya. Sebab tu bila kita nak mulakan bisnes, kita kena ada kita punya target. Okey, kalau katalah kita membuat bisnes, let's say bisnes used car for example kan. Kan kita dah estimate, kita dah buat market scan, segmen mana kita nak target, kereta apa yang kita nak jual. Okey, dan bagaimana kita model bisnes kita untuk mencapai certain target yang kita nak, umpamanya kan. So kat situ kita panggil sebagai delay gratification. Kalau tidak, kita tak sustain. Kita start nampak tak boleh, kita berhenti. Start kita berhenti. And then kita tukar, Kemudian kita mesti remain humble. Okay, remain humble ni maknanya kita willing to learn. Sebab kadang-kadang orang tu rasa macam dia dah berjaya. So dia tak nak acquire new knowledge. Dia lupa untuk scan the market, dia lupa untuk analyze dan sebagainya. Jadi orang yang berjaya sentiasa dia dari segi knowledge dia humble. Dia maknanya dia refer kepada associate business partner yang ada dan sebagainya. Dan itu adalah penting kerana kalau kita lihat, saya bagi contoh banyak businessman di Malaysia yang berjaya sebenarnya tidak mempunyai qualification yang tinggi pun. Tidak mempunyai degree. Saya boleh sebut satu persatu lah. Sampai 20-30 Tetapi Jimmy Choo, kat mana bisnes dia? Adakah bisnes dia di Malaysia saja? Tidak. Kalau kita pergi ke Harriet atau pergi di mana-mana mall di luar negara, kita tengok Jimmy Choo kasut dia. Dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Tapi kalau kita lihat background dia sentiasa belajar kepada orang-orang yang telah berjaya. Dan dia sampai sekarang masih ingin belajar lagi. Begitu juga dengan pengeluar diamond water filter, macam-macam lah. Benih and Bun apa semua tu, dan sebagainya. Mereka ni sebenarnya bukanlah daripada golongan yang terpelajar, yang first class honors degree, bukan. Tapi kerana sikap ingin belajar daripada mereka yang sentiasa ditanamkan. Kemudian kita kena ada mindset bahawa kita nak fokus menjadi seorang yang smart entrepreneur, bukan work hard sahaja. Mungkin in the beginning kita kena work hard. Of course kita nak establish the company, kita kena kerja lebih masa dan sebagainya. Tapi kita kena instill dalam kepala kita bahawa kita mesti work smart. Work smart yang kita maksudkan umpamanya kita sentiasa analyse 80-20 rule. Okay, so maknanya mungkin 20% yang kita buat itu menghasilkan 80% hasil. Itu yang kita tumpukan. And then kita membuat prioritization dari segi planning. Okay, kita prioritize yang mana kita nak buat dulu, yang mana kita nak fokus. Jangan kita katalah ada 10 benda kita nak buat, kita spend equal effort. Jadi maknanya kat sini kita kena fokus untuk kita work smart. And then yang lain-lain tu semua ada banyak lagi mindset, tapi bolehlah saya cerita sikit segi managing perception. Kan orang tengok kita, kalau dulu kita mungkin seorang yang bereputasi tinggi sebuah syarikat, sekarang kita running around cari customer. Macam semalam kan, dulu saya selalu challenge saya punya staff dari segi dari segi material study, analysis dan sebagainya, dan saya provide direction dan saya provide decision. Tapi sekarang saya kena present sendiri. Kan, so you actually lower yourself down. Adakah anda sanggup buat benda tu? Macam saya sanggup lah. Kan, so managing perception and then facing rejection. Tak semuanya kita kadang kita buat proposal 10, 11 belum tentu ada seorang pun yang accept. So benda-benda sebegitu kita kena ada dalam mindset, And then facing failure. Sekali gagal, orang tu reject, orang tu kata kita macam-macam, apalah kau buat benda ni apa semua, dah kita dah down. So kita mindset kita kena kuat.
Jadi apa yang perlu ada, ini banyak panjang sikit lah sebab dia punya tu kesiapsiagaan kan. Jadi yang kedua adalah dari segi ilmu. Jadi segi ilmu ni memang panjang lebar nak cerita lah. Tapi requirement kita sebelum kita mencari ilmu ni adalah pertama kita kena decide lah. Kita decide nak buat bisnes ke tak. Dan bisnes apa yang kita nak. Okay, so kita ada proses workflow dia lah. Maknanya kita cari sourcing dia, buat research, and then kita screen. And then kita buat due diligence. Bila kita dah screen, kita buat due diligence. And then lepas tu kita select, decide. And then barulah kita documentkan dan kita execute. So maknanya kat sini kita kena cari bisnes yang kita mahu dan bisnes yang menempati cita rasa kita lah. Then of course dalam proses tu kita kena tahu bagaimana kita nak memilih bisnes yang betul lah. Jadi the next step is actually adalah untuk mencari apa yang kita tidak tahu. Pernah dengar kan? Yalah. We don't know what we don't know. Yeah. So kita kena cari what we don't know. Kan? So setengah orang dia tak cari, macam mana dia nak tahu? Kalau macam umpamanya kalau kita pergi training, kenapa kita pergi training sebenarnya? Adakah kita nak menjadi advanced expert dari segi skill? Tidak kan? Sebenarnya kita pergi training hanyalah untuk tahu apa yang kita tidak tahu. Betul kan? Jadi kita sebab tu satu daripada aspeknya adalah kita pergi seminar, kita pergi training. Tapi caution dia kat sini, jangan bergantung kepada satu source. Kadalah kita taksub kepada satu orang business motivator, kita taksub dengan dia, kita follow dia. Sedangkan dia strength dia mungkin dalam satu perspektif sahaja. Jadi sebab tu kita perlu membaca buku, kita perlu buat research, kita perlu attend seminar-seminar lain yang dijalankan oleh pelbagai orang yang mempunyai pelbagai kekuatan. Itu dia punya ni. Kemudian kita mesti ada apa yang kita panggil sebagai leveraging and partnership konsep. Leveraging ni macam ni bila kita nak belajar dengan cara yang cepat, maknanya kita kena associate dengan orang-orang yang berada dalam bisnes. Kan kalau kita dah decide bisnes apa, kita pergi zoom in into bisnes yang kita nak pergi. Umpamanya kalau kita dalam industri fashion, kita bergaul dengan mereka-mereka yang berada dalam industri fashion. Okey, jangan seorang saja. Maknanya kita kena jumpa ramai orang. Kita akan dengar mereka yang mungkin hanya semata-mata nak discourage kita. Ada yang bagi good feedback, ada yang bagi key success factor, ada yang bagi jadi kita kena kumpulkan semua tu. Of course kita kena screen dan kita evaluate sebelum kita mengambil tindakan. Kerana apa? Kerana bila kita associate dalam business community ini, kerana suatu hari nanti bila kita proceed, kita memerlukan mentor, kita memerlukan coach. Kan kita memerlukan coach. Jadi coach adalah seseorang yang kita lantik daripada bidang yang kita terokai. Kalau katalah kita dalam bidang travel, kita perlukan seorang coach yang mahir dalam bidang travel, katalah tourism, kan? Ataupun mentor pula ada seorang yang kita boleh dengar dan kita respect dia sebagai seorang individu yang mungkin tidak melakukan bisnes yang sama tapi boleh memberi kita nasihat sebagai third party view. Maknanya dia tak ada dalam bisnes tu tapi dia boleh memberi kita satu gambaran daripada luar. So kita perlukan business associate, rakan-rakan dalam community. Kemudian kita ada mentor, kita ada coach. So itu adalah ni. Dan yang perkara yang seterusnya adalah macam mana kita nak run the company lah. Soalan yang pertama tadi sebab apa? Sebab nak jadi entrepreneur kita mesti manage, kita mesti operate. Jadi tentunya soalan dia, bagaimana aku nak run the company? So nak run the company, nombor satu sekali yang selalu saya tekankan adalah kita faham the cycle of success. Apakah pusingan kejayaan? Pusingan kejayaan dalam bisnes saya simpelkan dalam 4 kategori. Yang pertama sekali adalah dari segi planning. Kita tahu macam mana nak buat planning. Kalau kita tak tahu macam mana nak buat planning, dan kita belajar. Planning maknanya business planning, execution planning, project planning, whatever planning. So kita kena belajar macam mana nak buat planning. Yang kedua, bila kita run, of course, the key here is actually to operate the company, to execute the company. Tapi bagaimana kita nak buat flawless execution? Maknanya kita tidak membuat kesilapan yang besar dan berulang-ulang. So kita nak flawless execution lah. So bagaimana kita nak membuat
seolah macam error free ni ialah dengan membuat satu sistem yang mantap. So kita develop kita punya sistem daripada awal. Kita ada operation management system kita, kita ada change management system kita, kita ada assurance kita ada governance kita in place yang kita develop sedikit demi sedikit. Okay, so itu dari segi operation ataupun execution. Yang ketiga adalah dari segi performance management system. Performance management system maknanya kat situ kita punya KPI, penanda aras kita, dan kita ada bagi responsibility kepada staff kita, pekerja kita, dan kita monitor performance mereka. Performance individu ataupun performance company. Kat situ kita akan membuat penambahbaikan, dan selalu saya tekankan mesti sekurang-kurangnya kita buat annual business, bukan annual, kita mesti buat monthly business performance meeting. So maknanya kita sit down dengan tim kita, apakah yang telah kita capai, hasil dari kerja bulanan kita. Adakah kita masih lagi dalam peringkat developing? Adakah kita masih dalam peringkat efficient sahaja tapi tak efektif lagi? Ataupun kita sudah mencapai tiga-tiga? Maknanya kita dah efficient dan kita dah efektif. Iaitu maknanya kita dah fokus kepada hasil. Jika kita satu company yang sudah fokus kepada hasil, result, maknanya company kita dah matang. Tapi kalau company kita masih lagi bercakap mengenai efisiensi, cara kerja, apa kerja nak buat, tapi tak bercakap pasal result, maknanya company kita belum efektif lagi. Very simple. Dan of course yang ketiga adalah lepas kita tahu cycle of success tadi, cycle of success tadi tak habis. Selepas performance monitoring, kita kena ada improvement part. Di mana kat sinilah kita akan sustain the company dengan cara membuat change management dan sebagainya. So dia punya terminology is PERI, PERI, planning, execution, performance monitoring ataupun review, dan juga improve. Okay. Tapi the next question is actually, kalau kita pergi sedikit deep, apakah dia area yang perlu kita fokus bila kita running the company. So dalam seminar saya ada tekankan ada 8 perkara utama yang perlu kita tekankan. Bolehlah ikuti seminar saya pada minggu hadapan, hari Sabtu. Okay. Saya akan bagi insyaAllah dalam 2 jam free training daripada Entrepreneur yang dibawakan oleh Entrepreneur, dan insyaAllah saya akan kupaskan 8 focus area yang kita perlu fokus dalam kita operate the company. So yang pertama, saya bagi contoh macam strategic direction. Hala tuju tu mesti ada. Kedua, mesti kita ada business model kita. Kalau tak ada business model, maknanya problem lah. And then kita mesti ada business planning kita. Kan maknanya macam mana kita nak execute kan. Kemudian kita ada performance management system kita. And then kemudian leadership kita, kemudian kita punya leveraging dan leadership kita bagaimana. Kemudian kita punya innovation ataupun work smart culture yang kita tanamkan. So ada 8 aspek yang kita perlu ada lah dalam sebuah company. So itu sedikit kupasan mengenai kesiapsiagaan kita untuk menjadi entrepreneur lah. Dari segi requirement kita, pemikiran kita sebelum start, sampailah kepada persediaan kita dari segi mindset dan juga dari segi apa yang kita panggil sebagai ilmu pengetahuan. Jadi satu soalan tapi kupasan dia begitu menyeluruh. And then MSM tadi ada banyak menyebut pasal planning, pasal kata planning tu disebut lebih daripada 10 kali lah, sebab planning tu adalah satu proses yang berulang daripada kepada semua aspek lah. Jadi fail to plan sebenarnya adalah we plan to fail lah. Betul. Jadi again, untuk kesiapsiagaan mental ni sebenarnya kita perlu bersedia to be different lah. Because we have to be different lah. Okay, jadi soalan yang keduanya pula adalah berkisar tentang bila kita bercakap pasal business, pasal entrepreneurship ni, kita tak lari daripada modal dan juga kesesuaian industri lah kan. Okay, background saya mengajar je, jadi cikgu je. Okay, saya pula kerja government, certain industry. Jadi berapa modal yang sebenarnya diperlukan untuk buat certain business? Jadi business apa yang tak perlukan modal besar? Sebab di luar sana tu sekarang ni
ada je stigma yang mengatakan we can run business with zero capital kan, tak perlu modal. Jadi apa komen Sifu dalam Soalannya ni very general ni. Tapi jawapan dia pun 2 hari 2 malam. Alright, but anyway, soalan yang bagus. Apakah kesesuaian bisnes yang perlu kita ambil dan modal-modal yang perlu kita sediakan lah. Tapi yang paling penting sekali adalah, macam saya ceritakan tadi, adalah dari segi pemilihan bisnes tu. Kan maknanya kita kena ada satu proses. Tapi kalau kita dah pilih, kan jangan risau. Jangan risau bahawa mungkin pemilihan kita tu salah. Tidak So yang penting sekali, yang pertama kita mesti membuat pemilihan bisnes. Tapi sebelum kita membuat pemilihan bisnes, kita kena faham ada beberapa kategori yang kita perlu faham. Yang pertama sekali adalah dari segi person, orang yang nak involve dalam bisnes tu. Siapakah mereka ini? Yang pertama adalah newbie, mereka yang baru graduate, atau mereka ni yang dah lama bekerja tapi tak pernah tahu pasal bisnes. Macam saya sebelum ni pun lama saya tak berkecimpung dalam bisnes, maknanya saya makan gaji lah, kan. So mereka ni adalah golongan yang pertama. Yang kedua adalah golongan season employee tapi mempunyai modal untuk buat bisnes. Mereka ni ada modal. Katalah mungkin mereka ada 2 juta ringgit dalam simpanan dan EPF katalah, atau dalam 3 juta umpamanya kan. So mereka ni ada uang tapi mereka tidak ada ilmu pengetahuan atau knowledge dengan bisnes. Yang ketiga adalah orang yang sudah lama dalam bisnes tapi mereka ini memperkembangkan bisnes mereka kepada tahap yang lebih tinggi lagi. So kita kena tahu ada 3 level of people yang ada sekarang ini. Kemudian yang kedua adalah dari segi industri lah. Kalau segi industri type ni, kita ada general industry. General industry mungkin dari segi construction, dari segi manufacturing dan sebagainya lah. Kemudian kita ada energy sector, oil and gas, power generation dan sebagainya kan. Kemudian kita ada heavy industry, kan. Kemudian kita ada pula business group. Business group ni macam Abang Cermai dalam F&B. Kemudian ada orang dalam bahagian travel. Kan ada orang dalam bahagian engineering and construction dan sebagainya lah. So yang tu kita perlu tahu, tetapi apa pun yang kita buat, ada 2 bisnes utama yang kita akan kecimpung. Iaitu yang pertama adalah network marketing dan yang kedua adalah dari segi traditional business. Apa bezanya? Network marketing adalah satu bisnes yang berdasarkan kepada network, di mana kita tidak perlu mempunyai physical organisasi, ataupun physical organization setup, di mana kita mempunyai CEO, kita mempunyai general manager, senior manager dan sebagainya. So kerana itu hanya dimiliki oleh traditional business. Jadi network marketing berdasarkan kepada perkembangan network yang boleh keluar daripada sempadan negeri, negara dan sebagainya. Traditional business pun mungkin boleh pergi kepada sempadan negeri, negara, tetapi perlu mendapatkan kelulusan, mendapat lesen, mendapat kena follow requirement certain country. Seperti nak buat bisnes di Saudi Arabia, sesuatu yang mak sukar untuk kita set up bisnes di Saudi Arabia dan sebagainya. Jadi bila kita faham kat situ, jadi senanglah untuk kita membuat pilihan nanti, di mana kita masih proses yang sama. Kita buat research iaitu sourcing, kita membuat selection, kita buat due diligence, and then kita decide dan select, and then kita document dan execute. So proses tu masih tetap sama. Cuma kita kena faham semua tu supaya kita tahu kat mana kita nak pergi. Right. So yang kedua adalah dari segi general selection criteria. Selection criteria kita untuk pilih bisnes tu, of course yang pertama mestilah apa? Dari segi apa kakak? Kita buat bisnes untuk apa? Mestilah kita nak mengumpul kekayaan kan? Of course lah untuk orang Islam menjadi orang kaya yang beriman, betul tak? Maknanya kita hopefully harta yang kita dapat tu barakah dengan cara kita memberi balik pulangan kepada ramai. Tetapi apa yang kita nak tekan kat sini adalah dari segi financial strategy, maknanya kita nak memilih satu bisnes yang pertama
apa yang kita panggil sebagai money making machine. Okay. Adakah kita bisnes yang kita buat ni boleh buat duit, duit boleh buat duit? Saya bagi contoh, katalah kita menjual satu mesin air. Okay, kita menjual mesin air tu mungkin kita boleh ada servis-servis sampingan. Kita ada mungkin kita setahun sekali nak maintain mesin tu, atau kita nak ganti dia punya filter dan sebagainya. Itu satu contoh yang paling mudah lah. Tetapi ada banyak lagi bisnes, umpamanya bila kita ada asset to generate more income, for example, kan, sama ada kita membuat kita panggil sebagai leasing ataupun renting dan sebagainya lah. So another focus dalam business is basically bagaimana kita boleh dapat repeat customer. Apa pun business, actually the best is untuk dapat repeat customer. Macam mana kita nak dapat repeat customer? Of course kita kena maintain the level of the service yang kita ada. Itu money making machine tu, maknanya kita generate wealth. Pernah dengar tak Robert Kiyosaki cakap? Okay, setakat mana kita ni kaya? Setakat mana kita ni kaya diukur bila mana kita tidak menghasilkan apa-apa revenue atau menghasilkan apa-apa duit. Okay, dan kita diukur berapa lama kita boleh survive tanpa ada income datang. Tanpa ada additional income datang. Maknanya kalau dari segi bisnes tu cash flow projection. Katalah kalau kita tak dapat bisnes untuk bulan Januari, Februari, Mac dan sebagainya, berapa bulan kita boleh survive? Kita boleh sustain. Jadi keukuran kekayaan seseorang individu atau company berdasarkan berapa lama kita boleh survive tanpa new income. Jadi sebab tu penting untuk kita faham, iaitu dari segi memilih bisnes, financial strategy aspect pun kita kena ambil consideration. Iaitu yang tadi money, generate more money, dan juga yang boleh memberi kita kekayaan ataupun mengumpul wealth tadilah. Alright. So benda ni amat penting. Yang kedua adalah dari segi passion income. Kita mesti memilih kalau boleh satu bisnes yang kita minat. Itu pertama. Tapi mungkin kita tak boleh dapat passion tu sekarang. Tapi at least kita rasa kita boleh dapat passion. Minat tu kita maknanya kita nurture supaya kita dapat minat satu hari kalau kita belum ada minat. Tapi kalau katalah macam saya, minat saya memang dari segi consultancy, dari segi teaching, dari segi coaching dan sebagainya, itu memang saya punya minat dari darah daging saya. Sejak saya berkhidmat. Jadi sebab tu yang saya buat ni sebenarnya adalah satu career yang saya passionate, yang saya minat. So seronok tak kalau kita generate income daripada benda yang kita minat? Ya, betul. Mestilah kita seronok kan? So sebab apa? Actually bila kita memilih career yang kita passionate, sebenarnya kita fulfilling kita punya happiness. Betul kan? Betul. Maknanya kita fulfilling happiness kita sebab kita dapat income daripada benda yang kita suka. Betul. Kan? Kalau katalah kita buat satu kerja atau bisnes yang kita tak berapa suka, tak berapa minat, tapi belum tentu memberi kepuasan untuk kita. Sebab dia ada kepuasan jasmani dan kepuasan rohani. Jadi kat situlah kita perlu fahamlah apa yang kita panggil sebagai passion income. Maknanya kalau boleh kita cari passion income. Okay? So yang ketiga adalah dari segi business plan lah, of course. Selalunya orang jump into business plan. Nak buat business ni atau nak pilih business ni mesti ada business plan. Tapi benda-benda lain kita kena tengok. Business plan ni apa? Business plan ni actually complete. Kat situ actually bagaimana, apakah business model yang perlu kita ada, apakah hala tuju, apa market segment yang kita nak cari, berapa modal yang kita perlukan, organisasi macam mana yang perlu kita ada untuk support this kind of business. So business plan ni perlu bila kita memilih. Tapi yang the first tu tadi pun sama penting dengan business plan. Sebab kalau tidak kita tak ada ketahanan. Betul. Kita perlukan ketahanan. Yang the first tu tadi iaitu yang money making machine dan juga yang passion income tu akan membantu kita. Okay. So balik kepada modal tadi. Okay, kalau kita newbie, kita graduate dan kita bukanlah daripada golongan yang mempunyai ayahanda dan boda ataupun fama yang kaya-kaya kan. So sudah tentu bisnes yang paling senang adalah bisnes yang
memerlukan modal yang rendah. Betul. Betul tak? Betul. Maknanya initial cost dia rendah. Kemudian mungkin kita fikir boleh tak kita dapat unlimited income. Okey. Okay, for example, and then kita ada, mungkin kita tengah bekerja ataupun kita mungkin belum dapat kerja lagi dan sebagainya. Jadi yang yang bisnes yang paling relevan kat sini adalah bisnes produk orang ataupun bisnes servis orang. So kat sini maknanya dari segi kos memang amat minimum. Risiko dia amat rendah. Tapi sebenarnya dia boleh menjadi satu bisnes yang memberi kita kekuatan dari segi financial untuk kita pergi lebih jauh. Ya. So di sini bisnes yang saya tekankan adalah bisnes network marketing lah. Bisnes network marketing kerana ramai orang dia limit. Mereka mengatakan network marketing ni part time saja. Jadi bila mereka kata part time, apa yang mereka untukkan dari segi masa, time dan effort tu adalah terlampau sedikit part time. Jadi hasilnya memang part time. Sedangkan bisnes tu boleh pergi, ya. Seperti bisnes yang saya embark lebih kurang 6 tahun setengah dahulu, iaitu bisnes network marketing. Ia memberi peluangan yang amat besar sekali. Kerana mindset saya ketika itu adalah full time, my second full time. Your second full time. My second full time. Jadi saya masa yang ada selepas office hours tu saya gunakan sepenuhnya untuk membina bisnes dan akhirnya sampailah saya mendapat anugerah sebagai world top distributor untuk syarikat yang saya ceburi dan mendapat anugerah di Amerika Syarikat. Jadi sebenarnya kita boleh pergi jauh. Cuma mindset kita, ya. Alright. So itu dari segi orang yang baru start bisnes. Maknanya kita boleh start, tak semestinya kita start dengan network marketing. Boleh juga kita start dengan something yang kita mahir. Saya bagi contoh, mungkin kita supply specialist manpower. Katalah mungkin industri tu niche, katalah nak supply juru makeup artist umpamanya, ataupun orang yang bercakap dalam video animasi umpamanya. So specialist niche, so kita supply sebab kita mahir, kita bekerja dalam industri perfilman, industri radio and TV. So kita tahu. Jadi kita ceburi bidang tu. Modal dia rendah dan kita boleh buat secara kerja nombor 2 atau even kerja nombor 1. So kita boleh start di situ untuk newbie. Untuk mereka yang ada modal, sebab tu tadi saya kata leveraging tu important. Maknanya kita associate dengan business. Kita nak buat business tapi kita belum sure. So kita tanya orang-orang business. Kat situ kita akan jumpa apa yang saya panggil sebagai konsep RISE. Nanti saya akan elaborate sikit apa tu RISE. Sebab tak silap saya benda ni penting kerana apa? Kerana kita nak membina partner at the end of the day. Jadi orang-orang yang ada modal ini jangan tersalah langkah. Ramai daripada kita kat luar sana bila ada duit, kita didekati atau approach oleh orang-orang yang ingin invest dalam satu bisnes. Ya, so kita pun invest. Tetapi bila kita invest, kita tidak memastikan bahawa kita involve dalam bisnes tu. Kita kena involve. Kalau kita bagi duit untuk somebody run, forget about it. I think ramai orang dah terkena kan. Letak 100,000, letak 50,000, 200,000. Okey, kita tengok dia dah expert bahagian tu, kita biarkan dia. Jangan harap. Kalau ada begitu rupa, jangan kita start. Yang kata kita embark. Ya, maknanya kita kena involve to certain extent. Kita pertama sekali bila kita nak invest, kita kena tahu the process workflow. Kalau katalah kita nak buat kolam ikan, nak produce, kita kena tahu ikan apa kita nak bela. Kita belajar sikit sebanyak kalau ikan tilapia macam mana nak buat kolam, berapa dia punya turnover dia, kan, apa expertise perlu ada. So kita kena involve. Mau tak mau kita kena tahu. And then lepas kita dah tahu the process, the system, barulah kita tengok apakah skill required. Dan daripada situ kita decide apa scope yang kita nak ambil. Kalau katalah kita masih bekerja, kan, mungkin kita ambil certain scope. Okay, scope daripada, for example, daripada day to day operation ataupun daripada business planning, strategic direction, marketing dan sebagainya. So kita ambil certain scope. Okay, then kita decide sama ada kita lead atau dia lead. Macam tu. Jadi barulah kita boleh pastikan kita dapat pulangan balik. Jangan kita
okey, aku ada 100,000 aku bagi. Memang selalunya hi bye bye. Hai, bye-bye lah. So we have to be part of the process. You have to be part of the process. You tak ada choice pun. Okay, yang ketiga dari segi modal adalah modal-modal yang besar. Maknanya especially untuk orang yang ingin memperkembangkan syarikat mereka ke tahap yang lebih tinggi. So kat situ dia katalah dia acquire company. Sebab dia dah buat study, dia dah buat due diligence. Okay, company ni maknanya ada grow, ada potential grow. In fact dia ada existing business. Dan dia punya liability pun kurang umpamanya. So boleh dia invest. Tapi mungkin for example kita pun kena evaluate apakah exposure. Kalau gagal berapa exposure kepada kita. Kita kena tahu, jangan bila ada masalah sampai company kita kena tutup. Kita tidak mahu seperti itu. Jadi modal sebenarnya adalah berdasarkan kepada apa keadaan yang kita ada sekarang. Maknanya dari segi kemahiran, dari segi ilmu pengetahuan, dari segi modal dan sebagainya lah. So ada 3 benda situ, iaitu dari segi time, dari segi capital dan juga dari segi resources lah. So kita kena tahu kat situ. So itu sedikit sebanyak lah mengenai modal ataupun mengenai apa yang kita panggil sebagai business yang kita pilih. Okay, wow, kupasan yang menyeluruh daripada semua angle ni sebenarnya. Dan kita pun dah tertukar masa, tapi saya masa dia dah tinggal berapa minit? 15 minit je. Tapi ni apa nama saya nak okay, memetik. Lepas ni saya cepatkan sikit. Saya nak memetik MSM punya statement tadi lah. Passion lah. Dia sebenarnya we are not even working when we do what we love. Bila kita buat sesuatu tu dengan perasaan cinta, ni kita sebenarnya tak bekerja pun. Kita membuat sesuatu yang kita enjoy, yang kita suka. Jadi skill, ilmu tu is secondary. Passion and love tu adalah utama. Jadi semua rakan-rakan usahawan di sana kalau ingin mencubakan diri, ada dua persimpangan lah. Satu adalah daripada segi network marketing dan satu lagi tu adalah daripada segi conventional business. Jadi analisis tu kita kena pandai buat timbang tara lah. Betul. Okay, kalau kita nak join network marketing, kita ada dia punya pilihan dia. Okay. Jadi saya nak rangkumkan soalan ketiga dengan soalan keempat ni lah. Boleh. Okay, sebab kita kesudahan masa. Jadi ada rakan-rakan saya yang masih bekerja. Ramai rakan-rakan saya yang masih bekerja, jadi tak pernah berniaga. Jadi bila ada peluang, dia nampak peluang dah. Dia nampak dah jalan dia. I love this these things. Okay, dia nak buat benda tu. Tapi dia kata, okay, ada certain elemen yang dia perlu ada mentor. Okay, itu yang pertama. Jadi yang keduanya, apabila saya dah mula minat berniaga ni, tapi saya tak berani pula nak berhenti kerja. Jadi dia dalam dilema. Ini tadi MSM ada kupas sikit. Part time business dengan part time punya effort. Jadi ataupun second full time, dia punya komitmen tu lebih. Jadi boleh ulas dua soalan ni combine kan jadi combo lah. Boleh. 5 minit. 5 minit. Okey. Soalan yang amat bernas. Kerana soalan ni common pada semua orang. Semua orang. Percaya tak, semua orang yang ada sekarang ini berfikir bagaimana saya nak buat bisnes kalau dia belum start bisnes. Kan, saya nak bisnes juga. Saya melihat orang yang berjaya, saya nak berjaya juga. Kan. Alright. Jadi selepas kita decide apa bisnes kita nak buat umpamanya, kita kena analyse. Apa skill yang kita require. Okay, so apakah skill dan apakah knowledge yang kita require lah, betul kan? So kat situ bagaimana kita nak dapat, saya ulaskan sedikit lagi, iaitu kita kena associate dengan orang yang dah berjaya. Itu satu kepastian, mesti you buat. Tak boleh solo-solo kan? Tak boleh kata aku terror bahagian ni, tak ada. So you kena associate. Sebab apa? Kita akan pilih coach. Kita akan cari coach, kita akan cari mentor dan sebagainya. Dan culture ini patut diteruskan. Kerana salah satu kunci kejayaan adalah leveraging and partnering, dan saya believe in this. Saya believe in leveraging and partnering. Saya bagi contoh saya percaya pada konsep RISE. RISE ni maknanya pertama, bila kita mencari partner, for example, okey. Dia ada dua senario kat situ. Yang pertama, orang tu dia ada duit.
tapi dia tak ada masa. Tak ada masa. So kita boleh match. Faham? So kita boleh match. Maknanya dia tak ada duit tapi saya ada masa dan saya ada kemahiran. So kat situ kita boleh match. Sebab tu kita kena leverage. Sebab kalau tidak kita tak jumpa orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang sesuai. Saya bagi contoh, setahun lepas pada bulan bulan Januari saya start my agro business. Bukanlah agro business, sebenarnya saya membuat menceburi bidang pertanian. Tetapi orang cakap pertanian adalah satu bisnes. Jadi sebab tu saya cakap saya involve dalam bisnes agro. Tapi sebenarnya saya menceburi bidang pertanian. Bila saya menceburi bidang pertanian, itu satu benda yang saya ingin buat, tapi belum tentu saya rasa itu saya punya passion ketika itu. Dan ternyata ini memang minat saya juga rupanya. Kan? Dan selepas tahun kami berjumpa beberapa ramai orang. Maknanya kita mencari beberapa orang yang kita jumpa yang mempunyai kemahiran-kemahiran yang berbeza. Dan akhirnya insya-Allah pada bulan ini kita akan set up satu agro company. Yang mana mereka mempunyai kemahiran yang berbeza. Seorang yang mempunyai kemahiran dari segi financial, seorang dari lembaga bank umpamanya. Dan seorang yang dari segi promosi dan marketing. Seorang yang mempunyai kontak dari segi perladangan. Kan, dan saya dari segi strategic planning, operation management dan sebagainya. Dan kat situlah kita RISE ini, iaitu maknanya RISE adalah R tu resources. Maknanya kita nak mencari orang-orang ini yang mempunyai kemahiran masing-masing untuk kita match kan. Atau mix and match lah sebenarnya. Yang kedua of course idea. Kita nak dapatkan idea. Percaya tak kalau kita berbual dengan seseorang, kita akan dapat banyak idea. Tak tentulah idea itu kita translate into result, tapi at least kita dapat idea. Kemudian kita dapat contact. Sebab tu saya move hari-hari. Saya bergerak dari hari ke sehari saya jumpa orang. Kerana saya nak expand saya punya contact. Ya. Kemudian expertise. Of course kita bila nak buat business, kita tak boleh nak jadi expert dalam masa satu malam. Betul. Jadi kita nak cari partner. Partnership ni ada dua. Satu, strategic partnership, di mana mereka tak perlu berada dalam company sebagai shareholder umpamanya. Tapi mereka sebagai strategic partnership yang boleh fulfill kita punya scope, salah satu scope umpamanya. Satu lagi adalah partner dalam shareholder. Di mana kita boleh leverage dengan kekuatan masing-masing. So itu dari segi apa yang saya panggil sebagai RISE concept tadi lah. Iaitu resource, dari segi time, dari segi idea, contact dan juga expertise. Kemudian soalan yang kedua adalah orang yang nak berminat nak bisnes tapi takut. Jangan risau. Saya baru je bercerita dengan Abang Cermai, iaitu sekarang ni ada konsep sebagai 10% entrepreneur. So ini ada satu buku, siapa yang belum pernah baca buku ni boleh baca, The 10% Entrepreneur. Saya beli di Kinokuniya di KLCC Suria. So kat sini ada mention live your dream ataupun live your dream ya. Live your dream without quitting your day job. Maknanya kat sini kalau kita takut, sebab ramai daripada kita takut nak ambil risiko. Saya tak terkejut kalau kita takut. Sebab apa? Sebab 5 sebab utama kenapa kita takut. Yang pertama, kita punya lifestyle dah haywire. Kita tengok orang buat bisnes kan, lifestyle haywire. Kita pun jadi takut nak buat bisnes. Betul kan? Betul. Kebanyakannya. Okey. So lagi apa? Kita kehabisan duit. Kita tengok dulu dia seorang yang strong. Dari segi financial, ada decent life kan. Tiba-tiba dalam bisnes tiba-tiba habis jual harta benda dan sebagainya. So mestilah kita takut, betul tak? Kan? Kemudian apa lagi yang kita boleh tengok kat sini, iaitu kita kehilangan status. Memanglah status kita hilang. Kalau dulu kita seorang CEO umpamanya kan, tiba-tiba kita sekarang pergi door to door mencari bisnes dan sebagainya, atau membuat online bisnes, mencari customer dan sebagainya kan. Dan kita pun mungkin antara golongan yang tak pasti bisnes ni macam mana. So macam mana nak buat bisnes ya? Bisnes ni macam mana ya? Apa kan kita tak tahu kan. So yang kelima, kita takut gagal. So benda-benda ni of course lah akan memberi kita suatu keraguan untuk start. It is normal. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh menjadi 10% entrepreneur. 10% entrepreneur ni maknanya kita spend dari segi 10% dari segi time,
resource kita dan capital kita. That makes sense. Jadi bisnes apa yang kita nak ceburi, yang saya sebutkan tadi, umpamanya bisnes yang kita mahir. Bisnes yang kita mahir. Kan? So bisnes yang kita tahulah untuk kita ceburi, dan kita start dengan, maknanya kita akan start dengan kekuatan kita lah, ya. Ataupun kita boleh, macam zaman COVID-19 ni satu rahmat, kita boleh buat satu online business berdasarkan bisnes yang kita mahulah. Adakah sebagai real estate agent ke, ataupun kita sebagai bisnes produk orang menjual pakaian umpamanya. Macam-macam benda kita boleh start. Tapi yang penting kita kena fokus dan tahu macam mana nak buat bisnes tu, ya. Alright. So so tak ada perlu risau bagaimana kita nak start, iaitu kita ada satu konsep 10% entrepreneur, maknanya kita untukkan masa, seperti yang saya buat pada tahun 2014 lah. Di mana bila saya decide untuk embark on the business, iaitu network marketing, saya dah decide beberapa perkara lah. Apa risknya, apa change management yang saya perlu lakukan. Macam saya kena delegate certain work yang tak sepatutnya saya buat. Jadi saya boleh balik at least pukul 7 malam. Kalau dulu 9 malam, sekarang balik 7 malam. Dan bermacam-macam lagi lah. So tak perlu risau, kita boleh start awal. Jadi boleh baca buku ni. Saya sarankan, memang cukup menarik. Okay, dan saya wish saya baca buku ni 20-30 tahun lepas. Alright. Okay, jadi kita ketentukan masa juga ni. And then soalan yang terakhir ni sebenarnya adalah rangkuman kepada kupasan-kupasan Sifu sebelum ni lah. Jadi apabila kita sudah sampai ke satu tahap, okeylah saya ada modal sikit Sifu. And then saya pun ada attend juga seminar. Tadi Sifu kata jangan rely on one single coach kan. Okay. Betul. Saya ada coach marketing, saya ada coach sales, saya ada coach proses. Jadi and then family saya pun okey, tengok wife pun support. Okay, jadi soalan dia, apa tanda arah seseorang bakal entrepreneur ni dia sudah betul-betul bersedia untuk jadi entrepreneur ni, Sifu? Okey, saya rangkumkanlah. Maknanya dia sudah memilih bisnes yang menepati passion dia. Yang menepati hala tuju dia. Yang menepati tujuan dia ataupun big why dia. Maknanya dia sudah satu memilih bisnes yang memenuhi kemahiran dia, modal dia, hala tuju dia dan sebagainya. Maknanya fit into what dia nak. Itu kita dapat tengok. Kalau kita, itu maknanya dia dah ada. Yang kedua adalah dari segi leveraging and partnership, tadi saya dah kupas panjang lebar. Kemudian memahami cycle of business. Dan yang keempatnya adalah memahami mathematic of business. Maknanya setiap business ada matematik dia sendiri. Kalau kita dari segi retail, saya pernah kupaskan bagaimana kita nak increase sale. Adakah kita increase the customer? Adakah kita increase the frequency of the trip, ada frequency of membeli? Adakah kita increase the value setiap kali dia beli? Itu macam mana kita nak increase sale. So bisnes apa yang kita actually ceburi? Kalau kita dalam bidang engineering, apakah dia punya mathematic of business? Kalau kita dalam bidang travel, apakah dia mathematic of business dia? Dia tak larilah konsep tu, tapi kita kena faham. So itu sedikit sebanyaklah rangkuman yang saya nak nyatakan. Orang yang bersedia ini maknanya dia tahu 4 atau 5 perkara ni. Okay, jadi tinggal lagi 3 minit. Jadi saya nampak kita dah kupas daripada semua angle, daripada perspektif dalaman dan juga sokongan-sokongan daripada luar. Jadi RISE tadi itu perlu resources, idea, contact dan expertise yang mana kita match lah dengan kita punya community. Jadi mungkin kita boleh lihat rakan-rakan Facebook kita, jika ada soalan boleh kemukakan soalan. And then to be entrepreneur time COVID ni sebenarnya adalah satu jalan, bukan sahaja jalan keluar ni, tapi sebenarnya adalah satu persediaan yang perlu kita yang perlu kita buatlah. Sebab ramai rakan-rakan saya di sana, yang di luar sana tu, yang bila mana melihat
syarikat dia bekerja tu mula melakukan resizing, downsizing, correct sizing, all kind of sizing lah. Jadi dalam arti kata lain, risiko Ada company yang dah buat transition program. Itu maknanya career transition program. Dia nama dia cantik sikit lah. Okay, Tapi sebenarnya is downsizing. Downsizing, transition program yang mana company-company ataupun syarikat-syarikat yang cuba untuk nak mengurus atur hala tuju, Bahasa yang mantap. okay, menyusun atur staff-staff yang dibuang kerja dibuang kerja. Jadi Top Gun Konsultasi juga sebenarnya adalah salah satu panelis yang boleh kita rujuk lah InsyaAllah. Okey, jadi kita pun dah cukup 1 jam bersiaran. Jadi mungkin Sifu boleh bagi akhir kata untuk Alright, untuk kali ni rumusan saya nak buat bisnes ni macam kita nak travel So yang pertama sekali kita decide apa objektif kita nak travel. Objektif tu adalah hala tuju kita. Kedua, destinasi mana kita nak pergi. Katalah kita nak pergi Krabi. Destinasi itu adalah business model kita. Itu benda yang kita nak capai. Yang kedua, kita nak pergi sana kita kena pakai apa? Katalah kita kena pakai Waze atau Google Map. Itu adalah kita punya business plan. Okay? Dan meter ataupun indikator itu adalah kita punya performance monitoring. Berapa lama kita ambil masa untuk sampai, berapa banyak cost dah kita ambil dan sebagainya. Dan akhirnya bila kita dah buat semua tu, kita akan buat penambahbaikan bila kita travel sekali lagi. So itu adalah rumusan untuk kita buat bisnes. Sebab itu insyaAllah seperti yang Abang Cuma mention tadi, insyaAllah kita boleh membantulah rakan-rakan sana. Kita boleh start dengan free consultancy. Maknanya untuk kita melihat apakah yang harus kita lakukan, sama ada untuk memastikan company kita grow, ataupun mungkin company kita mempunyai masalah, kita boleh mencari pain point, ataupun kita nak tahu apakah climate di dalam company kita. Kita boleh buatkan climate survey dan mungkin kita boleh pergi kepada ke arah sehingga membuat transformasi untuk syarikat dan sebagainya. Okay, so ada soalan ya, kita ada soalan daripada Google Form. Okay, mungkin kita boleh Sifu boleh ulas soalan dia daripada Encik Faizal, berbunyi Assalamualaikum. Okay. Faizal macam familiar je. Itu. Jadi macam mana hendak growkan produk makanan yang saya jalankan kerana saya menjual keripik, dan apa cara yang cepat untuk saya pastikan jualan saya cepat habis, serta bagaimana untuk mendapatkan ejen yang berkualiti. Jadi soalan dia ni lebih kepada memastikan jualan dia cepat habis, dan juga sistem ejen ni, sebab dia ada perkataan ejen kat situ kan. Okey, mendapat ejen yang berkualiti. Jadi soalan yang kedua pula, kadang-kadang saya terfikir apakah saya mampu menjual produk makanan saya, dan adakah saya boleh pastikan produk yang saya jual tu sangat baik daripada orang lain. Jadi yang ini dia bertanya kepada Sifu, benchmarking produk dia tu, adakah produk tu lebih baik daripada produk orang lain, adakah produk dia perlu jadi lebih baik daripada orang lain untuk dia berjaya lah. Okey, jadi mungkin Sifu boleh rangkumkan dua soalan ni sekali lah. Terima kasih. Sebenarnya soalan ni kita dah hurai minggu lepas lah. Minggu lepas kita bercakap mengenai ejen. Bagaimana kita nak run ejen. Okay, anyway, bagaimana kita nak grow kan ni produk makanan kita. Of course dia ada dua lah. Satu melalui online marketing atau online business, satu lagi melalui kita panggil sebagai open market ataupun offline business lah. So maknanya dari segi mencari ejen umpamanya, seperti yang saya katakan tadi, kita tak nak kita expose too much, maknanya kita mengambil risiko yang banyak. Sebab sekarang ni lambakan ejen terlampau ramai, especially zaman COVID-19. Banyak network marketing sekarang ni bercambah begitu banyak sekali zaman network marketing. Jadi banyak ejen ni kebanyakannya tak genuine. Minggu lepas saya huraikan ada beberapa jenis type of agent. So kita kena hati-hati. Tapi kita tidak bermaksud untuk menidakkan
kita punya effort untuk mencari ejen. Tapi kita kena ada cara untuk menapis. Okay. Boleh dapatkan one-on-one consultancy free, tak apa. Datang sini saya boleh uraikan lah macam mana nak dapat. Tapi basically kita kena screen dari segi mencari ejen, ya. Nak cari genuine ejen bukan senang, ya. Okay. Yang kedua adalah kita mencari target market. Okay. Target market kita, katalah kita boleh mencari perai, atau kita boleh mencari wholesaler, atau kita boleh mencari mall dan sebagainya, yang mana mereka boleh mengambil produk kita dengan harga dan kualiti yang berpatutan. Jadi dua aspek ni penting. Okay, soalan yang kedua adalah mengenai produk makanan kualiti tadi, ya. Okay, seperti yang saya kata tadi, kita kena leverage, ya. Kita kena ada leveraging. Okay. Kalau kita manufacturer, okay, expertise kita dalam manufacturing produk makanan tu, katalah keripik pisang, okay, tak semestinya kita juga pandai untuk market. Betul tak? Betul. Jadi sebab itulah kita kena continue untuk mencari strategic partnership kita yang dapat memarketkan produk kita dan dapat memberi feedback kepada kita. Kita nak tak nak kita memberi third party. Sebab itulah saya membuat Top Gun Consultancy ni. Saya akan menjadi third eye view. Saya membantu untuk menjadi third eye view, untuk melihat challenge dan sebagainya. Nak ambil ke tidak, itu terpulang. Sebab tu saya sarankan attend saya punya seminar yang free, yang tak free dan sebagainya. Mana yang belum buat annual business planning boleh subscribe. InsyaAllah saya bagi fee yang amat rendah, sebab kita penting untuk membuat hala tuju dan sebagainya. Dan kita akan buat business consultancy kepada mereka yang memerlukan, ya. So maaf saya tak dapat jawab dengan secara detail. Ni tapi saya rasa ni benda tu is a straight to the point. Kalau kita ada produk yang bagus tapi marketing kaput, apa nama, it will go nowhere. Sama juga kalau marketing bagus kan, bombastic, but then kalau produk kita tak bagus, apa nama, tak akan dapat repetitive ni customer lah. Jadi feedback adalah key kat sini. Jadi macam mana kita nak dapatkan feedback? Okay, jadi mungkin soalan yang terakhir, Sifu. Ada lagi? Ada lagi soalan. Okay, ni saya rasa soalan daripada kita punya apa nama, fan ni. Sebab minggu lepas pun dia ada bertanya soalan. Jadi soalan kita tadi ada mengupas. Okey, bila mana kita tak quit our apa nama job hakiki kita, kita buat business, second full time business ataupun third full time business. Jadi soalan daripada Abdul Siti ni, macam mana nak manage timing? Okey, macam mana nak seimbangkan work life balancing ni lah. Okey, bila kita ada multiple apa nama numbers of commitment ni. Okey, jawapan pendek, Sebab tu tadi saya tekankan, salah satu cara ataupun salah satu aspek untuk kita memilih bisnes adalah bisnes yang kita ada passion. Kenapa saya memilih my second full time business masa saya bekerja? Kerana second full time business saya itu memberi 3 kepuasan kepada saya. Okey. Itu pun selepas 5 bulan saya scan, ya. Yang pertama memberi kepuasan dari segi fizikal, kesihatan dari segi fizikal. Okey, yang kedua memberi kesihatan dari segi financial saya, iaitu keuangan saya. Dan yang ketiga, okey, produk yang saya pasarkan itu membantu orang untuk lebih sihat lagi. Jadi kat situ bila saya lihat Abang Cermai tambah sihat sebab menggunakan produk saya dengan izin Allah, alhamdulillah, dengan secara sendirinya saya punya kerohanian tu akan bertambah baik. Spiritual tu akan bertambah lebih baik. Jadi yang paling penting sekali adalah benda yang kita pilih itu satu yang boleh kita lakukan di semua aspek kehidupan. Sebab tu saya pergi mana-mana pun saya akan share tentang produk saya ni. Sebab saya punya passion. Dan saya buat berulang-ulang kali pun saya tak ada masalah. Sebab itu saya punya passion. Itu satu. Yang kedua, masa kita untukkan. Kalau kita bekerja, macam saya dulu, saya bekerja daripada pukul 8 pagi sehingga pukul 7 malam. Sebelum tu saya bekerja sampai 9-10 malam, ya. Okay, tetapi selepas saya decide buat my second full time, saya stop at 7. Daripada 7 sehingga 12 saya untukkan untuk my second full time business. So maknanya bila kita bercakap pasal work life balance, kita still boleh ada work life balance. Saya bagi contoh, saya membuat WD, kepada tim saya. Kat situ saya pun ada bercakap mengenai bagaimana kita nak ada kesihatan yang baik, bagaimana kita nak balancekan kehidupan dari segi hakiki dan kerohanian dan sebagainya. Jadi kita masih boleh ada work life balance. Kita jangan separatekan antara kerja
dengan life. So kerja is part of our life. Okay. Dan kita kena ambil peluang yang mana kerja ni satu kerja ibadah, satu kerja bukan hanya semata-mata mencari duit tapi juga satu ibadah. Part of way of doing untuk jalani kehidupan kita. Jadi insya-Allah kita boleh ada work life balance. Jadi boleh kita simpulkan di sini, carilah bisnes sesuatu benda yang kita cinta, yang kita suka. Jadi apabila kita buat sesuatu tu kita dengan perasaan cinta, kita seronok. So okay, we are no longer work, so when we do what things we love lah. Okay, jadi kita dah ketutupan masa. Jadi terima kasih Sifu, terima kasih semua. Terima kasih Top Gun Consultancy. Jadi sehingga kita berjumpa lagi minggu hadapan pada masa dan waktu dan lokasi yang sama dengan tajuk dan kupasan yang lebih mantap, padu dan jitu lah. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, patuh SOP. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum.